Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya muliakan pengurusi barisan para imam, para asatizah, ahli jawatan kuasa, para hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya pertama sekali ucapkan terima kasih kepada ahli jawatan kuasa yang mengundang saya pada tahun ini. Sekali lagi, saban tahun, walaupun saya rasa bila berdepan dengan poster Giant tu takut sungguh, Giant belaka. Itu yang saya sekecil takut, tak mampu nak bincang seperti mana Giant tu bincang. Dan saya sebenarnya 4 malam turut-turut saya tidak bertazkirah sebab saya tak bersihat. Baru beberapa hari pulang daripada umrah setelah saya tinggalkan kota Madinah, kota Mekah 27 tahun yang lalu. Ini kali yang terakhir saya pergi Mekah lah. 27 tahun lalu bila saya belajar di Mesir dulu, turun daripada Suez ke Jeddah melalui Laut Merah dengan kapal laut. Kapal untuk orang umrah dan haji lah, bukan kapal barang, bukan kapal angkut, kapal untuk umrah dan haji. Jadi saya melihat banyak perubahan-perubahan dan sebenarnya saya nak berkongsi apa yang saya nak kongsi, pengalaman saya beberapa hari di Mekah dan Madinah itu. Tapi bila berjumpa dengan pengurusi cerita sikit lah apa pasal tazkirah lah, ganggu tak ganggu lah, macam-macam lah. Lagi pula alignment dia. Itu yang saya tak tahu nak, dah terkencat akal saya, tak tahu nak cerita apa. Pengurusi suruh cerita pasal tazkirah, kepentingan tazkirah. Saya nak cerita pasal Mekah, jadi saya macam nak balik je. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, saya jumpa dengan sahabat imam kita Yusuf Syarqawi. Syarqawi itu orang Mesir tu. Syarqawi maknanya timur. Kalau barat, Gharbi. Kalau Yusuf Gharbi itu Yusuf barat. Ini Yusuf timur. Tapi kalau Yusuf Harbi itu yang lawan Mursi. Itu yang memang kena perang tu lah. Jadi apa pun tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikitlah apa yang diingatkan oleh pengurusi tadi. Sebenarnya saya tidak salahkan Sahibus Samaha bila dia kata ganggu. Sebenarnya kalau ikut ilmu fiqh pun, mengganggu solat ni bukan masalah luaran, dalaman kita pun dah terganggu dah sebenarnya. Kita nak pergi kan, kita marah budak-budak bising, sebenarnya kita dalam kita tu tak betul. Orang kalau dia khusyuk, pokok tumbang pun tak ada masalah, dia tak sedar dah. Dia khusyuk, tumpuan dia kepada Allah Ta'ala. Jadi boleh jadi Sahibus Sama bercakap tu kerana atas arahan orang atas, tapi kita ada lebih atas daripada yang atas. Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kita bertazkirah, Allah suruh kita bercakap pasal agama. Saya gunakan istilah-istilah ICT lah. Ini option lah. Kalau nak dengar. Kalau tidak, ignore je. Kalau tak nak, delete terus. Ni istilah-istilah ICT lah. Kalau rasa tonton rasa tazkirah ni okey, nanti besok install lagi yang lain. Install lagi, top up yang lain lagi, insya-Allah. Jadi apa pun tuan-tuan puan-puan, Allah sebut dalam Quran perkataan tazkirah ni daripada zakara, zikrun dan sebagainya lah. Tazkirah tu dia punya imbuhan, macam baik ada kebaikan. Tu daripada baik lah. Jadi tazkirah ni daripada zal kafara, zikrun, jangan sebut zakarun, lain zikrun. Jadi Allah tersebut wa dzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Ayat 55 surah Az-Zariyat. Allah sebut berilah peringatan, berilah tazkirah, sesungguhnya tazkirah itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Itu satu. Yang kedua, Allah beritahu, Allah tidak akan bagi kita hidayat, petunjuk, Allah sekat di atas langit. Allah akan bagi kepada orang nak yang tazkirah tadi. Contoh
tuan-tuan rujuk dalam ayat yang ke-10 surah Fatir, surah yang ke-35. Man kana yuridul izzah falillal izzatu jami'a yas'adu ilaihil kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Allah Ta'ala kata apa? Sesiapa, Allah Maha Adil. Allah Ta'ala kata tak kira siapa, baik dia perempuan, lelaki, muda, tua, bangsa Arab, bangsa Melayu, bangsa apa pun, sesiapa tu masuklah dalam kategori ayat itu. Yang inginkan, yang maukan kemuliaan dalam dirinya. Kalau dia nak jadi mulia, dengan dua syarat kata Allah. Ilai yas'adul kalimut thayyib. Pertama, syarat pertama, al kalimut thayyib, dengan perkataan yang baik. Perkataan baik, ulama membahaskan sama ada dia ceramah, kuliah, forum, tazkirah, dan apa saja perkataan yang baik, motivasi, konseling, kalau ia betul-betul baik, dan disusuli pula dengan apa? Dengan wal amal salih yarfa'u. Dengan amal-amal soleh, Allah Subhanahu wa taala akan bagi pada mereka petunjuk hidayat. Bukan semua orang yang bernama Islam dia dapat hidayat, tuan-tuan. Walaupun nama dia Taufik Hidayat. Tak semua orang tu kalau dia Islam, Muslim, tak belum tentu. Sebab dalam kaedah agama kita, orang bertakwa dia mesti beriman. Tidak mesti beriman bertakwa. Sebab takwa, orang beriman tu bawah dia, kategori sikit bawah daripada orang bertakwa. Sebab tu la'allakum tattaqun dalam bab puasa ni. Orang yang beriman dia mesti Islam, mesti. Tidak mesti orang Islam dia beriman. Berapa ramai orang Islam yang lawan orang Islam? Berapa ramai orang Islam yang tak semayang? Berapa ramai orang Islam yang tak puasa? Berapa ramai orang Islam tak nak pergi Mekah bila ada kemampuan? Berapa ramai orang Islam yang main rasuah? Berapa ramai orang Islam yang tipu? Tipu dia macam-macam lah. Di dalam PMR, dalam SPR, macam-macam semua ada belaka. Jadi mana tentera perempuan tak kira. Itu orang Islam saja. Sebab itu kita ni jangan beranggapan bahawa bila nama kita dah Islam confirm masuk syurga. Belum tentu. Kalaulah kita sandarkan nama saja boleh masuk syurga zaman Nabi, ada Abdullah bin Ubay, Ibn Salul, ada Abdullah bin Sabah, Yahudi, munafik. Nama Abdullah ada. Kalau sandaran mereka kepada nama, mereka dah masuk syurga. Tak boleh juga. Sebab masuk syurga bukan dengan nama, dengan kefahaman, dengan amalan, dengan kepercayaan, pegangan, etikad yang jazam, yang kental kepada agama. Itu yang kita kena faham. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan, Allah pun sebut, Allah sebut dalam ayat 18, kalau tidak salah dalam surah Az-Zumar, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka yang ingin, yang mahu mendengar perkataan-perkataan yang baik dan menyusul pula apa yang mereka dengar perkataan baik dengan amal-amal yang baik, mereka itu akan diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, kita kena buka minda kita, kena baca urusan orang Islam di luar daripada kotak pemikiran kita, di luar daripada Malaysia ni. Kita baca di Chechen, kita baca di Bosnia, sampai hari ini mereka bangkit dengan tazkirah. Mereka bangkit, boleh faham Islam. Dulu Bosnia, tuan-tuan, mana orang faham Islam? Saya satu kelas dengan kawan-kawan daripada Yugoslavia. Dulu kita tak tahu Bosnia masa tu. Saya 80-an dulu. Dia 90-an baru ada perang di Teluk Balkan. Baru kita tahu ada Bosnia, ada Serbia, ada Croatia, Montenegro dan sebagainya, tuan-tuan. Jadi oleh sebab itu, kita bila kita faham, kita baca sejarah ni, mereka bangkit dengan tazkirah. Maka oleh sebab itu, sesiapa yang tak nak tazkirah ni, tuan-tuan, implikasinya berat. Ini saya tak rancang nak bercakap ni. Pengurusi jumpa, saya cakap lah. Kalau nak marah dia lah. Saya cuma tali barut dia je. Apa yang Allah sebut, tuan-tuan? Ayat 124 hingga ayat 127 surah Taha, kalau tak silap lah. Sebab saya bukan hafiz, tuan-tuan, saya hafuz je. Apa Allah Ta'ala sebut? Waman a'rada an zikri. Zikri itu tazkirah tu, tuan-tuan. Waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira.
Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah? Sesiapa yang tidak mahu zikri, yang menolak dengan rasa sombong, bongkak, angkuh, yang menolak tazkirah, yang tak nak tazkirah, kata Allah, maka kami akan menyusahkan hidup dalam hidup mereka. Allah akan susah-susahkan hidup mereka di dunia ini. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti pada hari kiamat kami akan bangkitkan orang yang menolak tazkirah ini dalam keadaan yang buta. Orang buta, tuan-tuan, macam mana nak masuk syurga? Buta dunia, tapi kalau dia boleh faham Islam, nak Islam, tak ada masalah. Tapi buta akhirat, confirm dia tak boleh masuk syurga. Sebab apa? Syurga di hujung sekali, tengah-tengah neraka. Di sini titian siratul mustaqim. Sirat itu dia akan melalui sirat ini. Kalau dia okey, tak ada masalah, hubungan bagus dengan Allah Ta'ala, dia akan melalui sirat, menyeberangi sirat bagaikan halilintar yang menyambar, petir yang menyambar, zup sampai, kata Nabi. Itu dalam hadis. Orang yang suka duduk dalam masjid ilmu, duduk bersama dengan para ulama dan seumpamanya, mereka ni akan berjalan, meniti itu, menyeberangi, sampai terus tak tergelincir di tengah-tengah neraka itu, kata Allah, kata Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itu, bila disebutkan, kata Allah Ta'ala, kami akan bangkitkan dalam keadaan yang buta. Buta ni tak boleh masuk syurga lah, sebab dia akan melalui proses penyeberangan sirat itu. Dia tak akan boleh, dia tak akan berjaya, tuan-tuan. Tak mampu nak berjaya. Tidak mampu untuk menyeberangi. Dia akan tergelincir. Ini masalah dia. Memanglah, kalau pun dia percaya kepada Allah Ta'ala, dia akan masuk sekejap, transit, tuan-tuan, sekejap. Transit dalam neraka. Tapi berapa ribu tahun kita tak tahu. Kena jugalah. Itu pun di akhir nanti Nabi SAW akan menggunakan kuasa Nabi, iaitu syafaat Nabi Muhammad. Kalau Nabi tengok, Nabi ada data-data dia semua. Malaikat bagi, tengok, dia tak pakai time drive lah masa tu, wallahualam, tak berapa tera lagi, kita tak tahu dah. Maknanya, Nabi akan tahu orang ni orang yang okey, tak ada masalah, tidak ada ciri-ciri nifak dalam diri dia dan sebagainya. Akhirnya Nabi akan tolong keluar daripada neraka masuk syurga. Di akhirnya itu ada orang yang ada masalah. Maka Allah Ta'ala jadikan dia orang yang buta, bangkitkan dalam keadaan yang buta. Masalah, tuan-tuan. Orang yang buta ni pula, yang tak nak tazkirah ni, dia mendakwa depan Allah, qala rabbi, wahai Tuhanku, lima hasyartani a'ma, mengapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Waqad kuntu basira. Sedangkan aku dulu di dunia boleh melihat. Aku boleh lihat Arsenal kalahkan Indonesia 7-0. Aku boleh lihat semua, tuan-tuan. Aku boleh melihat bagaimana parti yang patut kalah jadi kalah tapi dia menang. Aku saksi, aku tengok. Semua dia tengok, tuan-tuan. Makna dia tahu, dia melihat. Tapi apa yang dilihat tu bukan dengan ainul basirah. Dia melihat di dunia ini bukan dengan pandangan makrifat mengenali Allah Subhanahu wa taala. Dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dia argue pada Allah Taala, waqad kuntu basira. Aku boleh melihat, kenapa kau bangkit aku dalam keadaan buta? Allah jawab, demikian kata Allah, dulu semasa hidup di dunia, atatka ayatuna fanasitaha. Ayat-ayat kami, Al-Quran telah datang kepada kamu, kau tepis-tepis. Kau tak nak pakai. Banyak sangat alasan-alasan. Kata budak-budak muda banyak songeh sangatlah, banyak cekadak. Itu kalau tulis dalam SPM gagal tu cekadak tu. Jangan tulis cekadak songeh-songeh tu. Ini bahasa-bahasa budak-budak lepak lah gini. Songeh lah, cekadak macam-macam. Nak cerita tuan-tuan perempuan, takkan selamat. Bukan sekadar itu. Allah Ta'ala kata, kau dah tolak dah tazkirah-tazkirah apa yang ada dalam Al-Quran. Kemudian wa kadzalikal yauma tunsa. Hari ini nama kau ni dilupakan oleh Allah Taala. Allah tak pandang. Allah tak nak pandang kamu. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Demikian kami akan membalas orang yang melampaui batas-batas agama sehingga tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya, maka orang itu kami akan seksanya dengan siksaan yang kekal, pedih dan kekal abadi. Itu yang kita takut, tuan-tuan. Implikasi dia.
Jadi oleh sebab itu, jelas sebenarnya tazkirah ni telah membawa banyak inspirasi kepada umat Islam seluruh dunia. Di Filipina, Mindanao, Moro, kalau kita baca sejarah mereka, hari ini mereka bangkit dengan program-program tazkirah. Negara-negara Arab selain Arab Saudi lah, gitu, kebanyakan mereka di Kuwait saya baca 12,000 pengajian disediakan sepanjang Ramadan. 12,000 pengajian di seluruh pelosok di Kuwait saya baca, di Qatar dan seumpamanya. Mereka nak memberitahu kepada masyarakat rakyat supaya faham Islam. Sudah tiba masanya kita mesti mengenali siapakah musuh kita yang sebenar. Maka di samping itu tuan-tuan dan puan, kalau kita tidak bertazkirah, bila lagi kita nak berjumpa? Sedangkan saya melihatkan di mana-mana pun fenomena yang berlaku lah. Kalau tidak Ramadan, sebelum Ramadan, lepas Ramadan memang tak berapa ramai. Itu masalah dia. Bukanlah kita kata Ramadan ni, orang datang ni kita nak basuh orang. Bukan begitu tuan-tuan. Kebetulan dah ada, alhamdulillah, peluang. Saya pun merasa kecewa. Saya pun ada jiran-jiran yang ada menggunakan khidmat pembantu rumah. Pembantu rumah mereka yang tidak bertudung kepala. Bila nak bercakap, mereka tak minat nak dengar. Jadi bila datang bulan Ramadan, kita rasa seronok. Ini masa kita nak bercakap. Bukan nak bantai dia, nak ingatkan. Tapi bila nak mula tazkirah, dia balik. Kecewa tuan-tuan, hancur lebur hati kita. Ini kita sedih. Jadi masanya kita nak beritahu bulan Ramadan. Mujur ada Ramadan, kata tak Ramadan langsung tak datang. Alhamdulillah tuan-tuan, Ramadan yang mengikat kita, perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh sebab itu, saya nak cerita pasal apa, kadang-kadang bila orang terlampau banyak sangat beralasan tak boleh datang itu, lepas Ramadan tak boleh, sebelum Ramadan tak boleh. Saya nak sebutkan bahawa bila orang yang banyak beralasan ini, akhirnya mereka ni akan dikategorikan oleh Allah sebagai orang-orang fasik. Saya buat contoh, ni ayat Quran ni. Rujuk ayat 24 surah Taubah. Qul in kana aba'ukum, satu, wa abna'ukum wa ikhwanukum, tiga, wa azwajukum, empat, wa ashiratukum, lima, wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sadaqallahul azim. Ya Muhammad, katakan kepada mereka, umatmu, apa dia? Jika ayah-ayah kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, atau adik-beradik kamu, isteri-isteri, ataupun suami-suami, pasangan-pasangan kamu, kaum kerabat kamu, harta yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu cari untungnya, dan rumah tangga kamu yang kamu rasa lebih hebat daripada jihad pada jalan Allah dan Rasul, tunggulah, kata Allah. Allah akan datangkan hukuman kepada kamu. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Maksudnya apa tuan-tuan ayat ni? Ada orang beralasan dengan 8 alasan. Pasal apa tak tanya? Tuan Haji, pasal apa tak datang surau? Bapak saya ada. Bapak saya ada rumah sakit, saya kena jaga. Itu baru bapak dia datang. Sebelum ni tak datang juga. Bapak dia tak datang juga. Ini maksudnya alasan. Dia tak datang, tak minat datang. Pasal apa tak minat? Something wrong tu dalam hati dia. Tu alasan pertama, pasal bapak. Pasal nanti tak ada orang nak tukar pampers bapak lah, sebagainya. Macam-macam lah. Yang kedua, pasal apa tak datang? Sebab ada anak. Macamlah imam tak ada anak, pengurusi pun ada anak. Okey je datang, tak ada masalah. Semua orang ada anak, InsyaAllah kan. Yang tak ada tu kemudian lah. Tapi kita cerita yang ada anak, normalnya berkahwin ada anak. Semua ada anak. Anak bukan alasan untuk kita tak boleh pergi berjuang, paling tidak pun melangkahkan kaki kita melawan syaitan, angkat kaki kita pergi rumah Allah Ta'ala, sembahyang jamaah dengan tazkirah, kuliah dan sebagainya. Tak ada alasan tuan-tuan. Tapi orang buat alasan pasal anak. Yang ketiga alasan, orang kata adik-beradik. Macam mana? Tuan Haji tak datang ke? Saudara, Mat tak datang ke? Tak boleh datang lah. Abang aku datang. Macamlah tiap-tiap hari abang dia datang. Kan alasan tu. Sebulan sekali belum tentu abang datang, adik datang, boleh je hari raya pun datang. Itu alasan. Yang ketiga. Yang keempat, pasal apa tak datang? Nak datang macam mana? Saya ada isteri. Yang kahwin mestilah ada isteri.
Tempat saya kundang dan kundang dekat Tasik Puteri tu, Bandar Tasik Puteri kundang. Imam tu 3 orang bini, imam. 3-3 bawa, tak ada masalah pun. Okey je. Dia pandai manage, dia pandai urus keluarga dia. Tak ada alasan, boleh jadi imam lagi. Bahkan dia yang tunggu makmum. Makmum datang lambat, kadang dia yang azan. Hebat betul imam ni, tuan-tuan. Jadi nak cerita je, tuan-tuan, bukan alasan. Itu yang keempat. Yang kelima apa dia? Kaum kerabat. Bukan tiap-tiap hari dia datang. Yang kita nak kata, saya pakcik saya datang lah, makcik saya datang, sepupu saya datang. Bukan selalu dia datang. Ini alasan. Yang kelima, yang keenam apa dia? Wa amwalun iftarabtumuha, iaitu harta yang diusahakan, bekerja, sibuk. Lepas habis pukul 5 sambung lagi MLM, direct selling dan sebagainya. Dia bukan haram. Tapi kadang-kadang bila kita dah tumpu benda-benda macam tu, kita lupa, syaitan main peranan, dia bisik pada kita, baguslah, ginilah, sampai kita tidak bermasyarakat, tidak berjamaah, tidak berkuliah dan sebagainya, kan? Sehingga kan dia mencari duit tu full time, kadang-kadang extra time. Tapi bila kuliah semain jamaah, half time, kadang-kadang part time, kadang-kadang no time. Itu yang sekarang masyarakat kita hari ini. Itu alasan yang keenam. Alasan yang ketujuh apa dia? Wa tijaratun takhshawna kasadaha. Dia berniaga, sibuk, tak ada masa untuk Islam, tak ada masa untuk Allah, tak ada masa untuk agama, tak ada masa untuk Rasulullah. Kita kena ingat, ada kaedah sebut, idza taraknallaha tarakanallahu. Bila kita tinggalkan Allah, Allah tinggalkan kita. Kita kalau tinggal Allah, tak nak semayang, kita tinggalkan Allah, alah aku tak ada apa pun, yelah sekarang tak ada apa. Tapi kalau kita tinggalkan Allah, sedikit pun tidak memudaratkan Allah. Tapi kalau kita Allah Ta'ala tinggalkan kita, kita dah melepek, dah sakit, Allah tinggalkan kita, tak peduli, Allah tak nak bagi kita penyembuh, Allah tak nak bagi kita, Allah tak nak rawat kita, tak nak pandang kita, mudarat, tuan-tuan. Kalau Allah tak pandang kita, kita tinggalkan Allah. Sebab itu, berniaga ke apa, benda yang baik, tak ada masalah. Tapi jangan lupa Allah Ta'ala. Dan yang ke-8, wa masakinu tardawnaha. Ada orang kata kenapa tak datang? Allah, suruh ni apa? Tak adalah best sangat. Astro pun tak ada. Ada orang pelik macam tu. Ni ada suara sumbang, tuan-tuan. Orang suara sumbang, Astro pun tak ada. Kalau ada pun yang lama punya, saya beyond, kata dia. Mengadang ada, tuan-tuan, orang ini macam-macam. Dia nak bandingkan bahawa rumah dia lebih hebat daripada surau, lebih hebat daripada masjid, lebih hebat daripada rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apalah, kata Allah. Sehingga mereka tak nak datang masjid, tak nak datang surau, berkuliah berjamaah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Tunggu, nanti Allah akan datangkan sesuatu kemudaratan kepada dia. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. 8 alasan tadi, kerana orang tak nak datang, kerana bapa, kerana anak, kerana adik-beradik, kerana isteri, kerana kaum kerabat, harta benda, kerana perniagaan, kerana rumah. Alasan-alasan yang tak datang ini, kata Allah, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan beri petunjuk pada orang fasik. Rupanya orang yang ini semua kategori fasik, tuan-tuan. Dalam mazhab Imam Syafi'i, orang fasik tak boleh jadi wali nikah. Tak boleh, tak sah. Mazhab Imam Syafi'i yang betul-betul solid, pendapat yang paling kental, orang fasik tak boleh jadi wali nikah. Wali Allah langsung tak boleh. Wali nikah pun tak boleh dah. Tapi orang peduli apa? Dia tak nak belajar, tazkirah tak nak. Tiba-tiba bapak pada seorang artis perempuan nak kahwinkan anak. Anak dia fasik, bapak dia pun fasik. Sebab anak dia menedahkan aurat, bapak pun tak ada masalah. Demi mas kahwin, kita baca dulu mas kahwin 33,333,35 33 bulan cerai. Tak berkat. Tapi bijaknya juru nikah, tuan-tuan, dia tak nak jadi masalah. Sebab juru nikah dia dapat RM50 dia, kan? Kalau kata pakcik, minta maaf lah pakcik, anak pakcik ni artis, saya tak boleh nikahkan, pakcik fasik. Bila fasik, rodok je dia. Tak pasal-pasal juru nikah kena rodok. Kena rodok dengan pisau, tuan-tuan. Dapat RM50. Kain kapan 350. Hutang 300. Lagi masalah. Jadi untuk selesaikan masalah macam mana? Dia tahu pakcik tu fasik dah, nak nikahkan anak dia. Kita sama-samalah istighfar, selawat, supaya waktu dia dah istighfar tu, pada waktu itu tak fasik lah, kan? Pada waktu itu. Itu pun kadang-kadang bila kata istighfar, Allahumma salli ala Muhammad. Selawat pakcik, astagfirullah, memang astagfirullah, nak mampus pakcik ni ada dah.
Tuan-tuan, ada juga begitu. Dia tertukar. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan, ini kita melihat bahawa perlunya tazkirah. Okey, saya nak itu yang apa dia yang amanat daripada pengurusi tadi saya dah sentuh lah pasal tazkirah sikit tu. Apa yang saya nak bawa balik dan saya melihat tentang masalah pelaksanaan ibadat di Mekah Madinah lah. Contoh, pasal apa tuan-tuan? Ini saya nak kongsi sikit. Sebab tu kita kena kursus, pergi umrah kena kursus, haji kena kursus. Alhamdulillah kita di sinilah. Saya tengok di Nusantara, Singapura, Malaysia, Indonesia, Brunei, kita cari ibadat tu bukan kita terbaik, tidak. Tapi bagus alhamdulillah dengan kursus-kursus itu. Tapi ada juga orang-orang daripada negara kita pun bila tak ikut kursus, tak nak berkuliah, tak nak bertazkirah, masalah juga. Kita tengok cara mereka beribadat, kan? Kita tidak ada hak nak mengatakan bahawa ibadat mereka tidak diterima oleh Allah Taala, bukan begitu. Tapi agama kita ajar kita nahkumu bizawahir wallahu yatawallas sarair. Kita ni menghukum zahirnya saja. Zahirnya kalau tak ikut peraturan agama, memang Allah Taala saja yang tahu terima tak terima. Tapi kita zahir antara manusia-manusia kita tengok memang tak terima. Allah tak terima kalau macam tu. Saya bawa contohlah. Saya tengok daripada orang Pakistan, Bangladesh, contohlah, minta maaf tuan-tuan. Mungkin ada yang menantu dari Bangladesh, saya minta maaf lah. Saya nak sebutkan, diorang tak belajar, tak ada kursus. Tak ada kursus. Yang perempuannya tuan-tuan, Muslimah Bangladesh, Pakistan ni, dia pakai seluar tu besar, okey, kembang, okey, tapi tak pakai stokin. Rambut nampak. Dalam semua mazhab, ada yang mereka mengatakan sembahyang boleh nampak kaki yang perempuan, tak boleh. Semua mazhab kata boleh nampak muka dan tapak tangan aja. Kaki semua dia tutup. Tapi dia tak pakai stokin. Pakai stokin okeylah. Tak pakai stokin langsung mai di Mekah atau Madinah. Tuan terima ke kalau kaedah tak ikut? Itu satu. Yang walaupun di negara-negara orang Arab pun saya tengok kan, kalau mereka tidak berkursus, cara mereka melilit kain ihram tu tuan-tuan, kan, kita pun gerun juga. Kalau kita ada tali pinggang, okeylah. Ya tak tali pinggang, dia sangkut gitu. Kalaulah terpijak, Allahu Akbar. Saya tak tahulah macam mana. Burung merpati pun ada, apa semacam-macam burung ada situ. Kan? Kita risau tuan-tuan. Nak tegur masalah. Tapi saya tegurlah, ada seorang orang tua Arab, saya tegur. Kan? Dia terlupa. Kan? Hawa dingin masuk dalam ihram dia. Dia duduk relax je gitu. Saya pun kecut juga perut yang tengok kan. Tapi lah, saya nak sebutkan. Kita belajar cara nak melilit kain ihram sehingga bila kita pakai insya-Allah dia tak terbuka. Supaya tak nampak aurat kita. Tapi ada di kalangan orang-orang yang memang bangsa mereka tu pun dia pakai kain ihram tu nampak tuan-tuan. Jadi macam mana kita kata nak sah tu? Peraturan agama tak ikut. Itu masalah. Jadi saya nak sebutkan, ini perlunya tazkirah, ini perlunya belajar, perlunya ada ilmu. Sebab dalam kaedah agama, kullu ibadatin allati la tastaninu ala ilmin wa ma'rifatin fahiya batilah. Semua amal ibadat bila tidak disandarkan atas ilmu dan kefahaman, Tuhan tolak ibadat itu. Tuan-tuan yang tidak berapa rajin nak datang surau, kuliah dan sebagainya, kalau tak faham dalam ilmu fiqh, dalam pelaksanaan ibadat kita, kalau tidak menepati piawaian ilmu fiqh, syariat kita, Tuhan tolak. Jangan salahkan siapa pada hari kiamat. Oh, menyesal aku kerana aku dulu tak datang, tak belajar, kan? Itu masing-masing kena ni. Saya bawa contoh lagi tuan-tuan. Pengamatan saya. Kita bukan nak cerita salah orang, tapi depan kita askar-askar Arab Saudi. Ni orang tak ada ilmu semua. Cara semayang, tuan-tuan tengok cara orang semayang. Yang boleh gini, ada yang boleh pandang atas, relax. Tak apa dia ingat, tak tahulah, kan? Ada yang boleh angkat kaki garu, boleh kaki pula. Ada yang boleh pandang kiri. Macam-macam depan kita. Hati panas tuan-tuan. Askar dia, polis dia dan sebagainya. Sebab apa? Sebab mereka tak belajar. Saya buat kajian-kajian sikit. Bila saya tengok anak-anak orang di Arab Saudi itu, mereka yang bukan sekolah bidang agama, mereka sekolah sekular, sekolah akademik, kemudian lanjutkan belajar di Amerika dan sebagainya, mereka ni tuan-tuan tak tahu juga agama macam kita. Tak tahu. Bila tak tahu, kemudian tuan-tuan pergilah di Mekah Madinah. Mana ada masjid yang ada kuliah tazkirah? Tak ada. Itu masalah. Sebab itu bila kita tengok anak-anak mudanya pergi semayang juga, tapi memakai jersey di belakang Messi, Ronaldo, anak-anak orang Saudi. Saya berbual dengan mereka dalam bahasa Arab. Anak ada orang Saudi, kerana kita marah juga, kan?
Macam mana pemikiran kamu semua? Membangga-banggakan orang-orang Kristian dan sebagainya. Macam-macam kita sebut. Dengan macam-macam lagi lah. Nama-nama yang saya pun tak tahu nak sebut banyak sangat. Jadi kebanggaan mereka. Kebanggaan mereka, tuan-tuan. Sebab apa? Mereka tak belajar agama. Jadi apa yang menduka citakan, tuan-tuan, bila saya berada sana pada hari 3 Julai itu, revolusi di Mesir. Saya beli surat khabar yang menyebabkan saya menitiskan air mata. Bila Raja Arab Saudi adalah ada antara orang pertama yang memberi ucapan tahniah kepada tentera yang menjatuhkan Morsi, tuan-tuan. Saya sedih sangat. Saya dijemput di Masjidil Haram untuk menyampaikan kuliah tentang Dr. Morsi. Sebab saya menulis buku saya, tuan-tuan, tentang Dr. Morsi. Buku terbaru saya tentang Dr. Morsi. Nak cerita, tuan-tuan, kenapa saya nak cerita bela Morsi ni pasal apa? Kita kena tahu. Banyak persepsi, banyak dimensi macam-macam, tak ada masalah. Tuan-tuan boleh baca. Siapa yang menulis tentang Morsi tak ada masalah. Tapi saya kutip daripada kitab-kitab terbaru daripada Ikhwan Muslimun dan sebagainya, tuan-tuan. Nak ceritanya 3 negara Arab yang menjana supaya menjatuhkan Dr. Morsi ialah Arab Saudi, Emirat Arab Saudi dan Jordan. 12 bilion dolar Amerika mereka bagi kepada Dr. Baradai, kepada Amr Musa dan sebagainya, golongan-golongan yang anti kepada Morsi. Tuan-tuan, Ikhwan Muslimun bertanding masuk dalam peraya 80 tahun daripada zaman Himan Hasan Al-Banna lagi, tuan-tuan. Bersabar, tak nak buat onar dalam negara. Tapi mereka menang, dipantau oleh PBB, dipantau oleh Jimmy Carter, bekas mantan Presiden Amerika Syarikat, dan mengatakan sah pilihan raya itu. Parlimen menang, dah dibatalkan. Dan pilihan presiden dibatalkan juga. Tuan-tuan, siapa yang bawa onar, tuan-tuan? Bukan golongan Islam. Bukan golongan Ikhwan Muslimun, tapi golongan-golongan yang tak nak Islam, tuan-tuan. Itulah saya kata tadi. Golongan ini saya minta maaf lah. Golongan yang tidak mendapat petunjuk daripada Allah SWT. Walaupun mereka berbangsa Arab, walaupun mereka boleh faham Quran, dia bukan masalah faham, masalah pengamatan, penghayatan, pengamalan. Nak jadi golongan pengamal Islam bukan mudah, tapi nak jadi golongan peruntuk Islam sangat senang. Ini, tuan-tuan. Ya, saya saya menulis buku ini pada akhir tahun lepas lah. Kemudian diterbitkan pada bulan Januari, telah didiskusikan dalam Radio IKIM. Pada hari Khamis 31 Januari saya dipanggil oleh IKIM untuk membincangkan buku ini. Alhamdulillah, Perpustakaan Negara Malaysia pun telah membeli buku ini sebanyak 500 naskah daripada saya. Jadi nak cerita, tuan-tuan dan puan, kenapa saya menulis buku ini. Dan juga siapa juga daripada sahabat-sahabat kita yang menulis tentang Dr. Morsi ini. Kerana kita merasa tanggungjawab, terpanggil. Nak beritahu kepada umum. Nak beritahu kepada umum bahawa kita ni sebahagian daripada Ikhwan Muslimun di Mesir. Kita sebahagian daripada saudara-saudara kita di Mesir. Kenapa Mesir, tuan-tuan? Kenapa Dr. Morsi? Kerana beliau adalah seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya cerita dalam 6 bab dalam buku ini, tuan-tuan. Saya tidak promosi, saya tak nak jual lah. Ada dalam kereta. Saya pun tak ada kata tuan nak beli, tak nak beli. Saya pun tidak minat nak jual. Kalau nak beli, saya jual. Tak ada pun saya tak ada masalah. Sebab orang order dengan saya banyak lagi. Cuma saya kata kalau tuan-tuan nak beli, saya jual. Jadi nak cerita, tuan-tuan, saya nak bagi tahu kenapa. Sebab dalam Al-Quran tidak ada negara yang Tuhan sebut secara direct perkataan negara itu melainkan Mesir saja. Antaranya ayat 99 surah dalam surah dalam surah Yunus, udkhulu Misra insyaallahu aminin. Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, masuklah Mesir, Misra. Insyaallah kamu akan selamat. Dengan Islam yang dipandu oleh Nabi Yusuf, anak Nabi Yakub di Mesir, yang menjadi pemerintah di Mesir. Itu perkataan mana ada? Udkhulu Malaysia ada? Tak ada. Udkhulu Amerika? Tak ada. Negara yang Allah sebut dalam Quran hanya Mesir saja, negara itu. Dan pada masa yang sama juga saya bawa datangan hadis Nabi SAW berdasarkan hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, hadis yang ke-4614, yang mana Nabi sebut, maksudnya sesungguhnya kamu akan membuka
atau menduduki negara yang disebut sebagai Kirat atau Kinana. Itu Mesir. Maka hendaklah kamu berwasiat kepada penduduk Mesir dengan kebaikan. Sesungguhnya bagi penduduk Mesir, kata Nabi, adalah penghormatan serta kebenaran, dan Sayyidatina Hajar ibu Nabi Ismail adalah sebahagian daripada kalangan mereka. Kenapa Nabi sebut Mesir dalam hadis Nabi? Sebab keturunan Nabi Muhammad sampai kepada keturunan Nabi Ismail, Hajar. Orang Arab berasal daripada Mesir. Bila Nabi Ibrahim pergi ke Mesir, berkahwin dengan Siti Hajar, dengan Hajar, dapat Ismail daripada Mesir, pergi ke Mekah. Itu yang bina Kaabah, air Zam-Zam, Safa Marwah, Sa'i dan sebagainya. Itu cerita dalam manasik haji lah. Nak cerita keturunan Nabi Muhammad ini adalah daripada Nabi Ismail. Tuan-tuan baca silsilah Nabi Muhammad sampai kepada Kinana, sampai kepada Khuzaimah dan Ismail. Jadi Nabi mensyaratkan, memberi clue kepada kita bahawa Nabi adalah sebahagian daripada orang Mesir. Sebab tu kena pertahankan Mesir. Tonton baca sejarah hari ini. Maghribi tumbang Raja Muhammad yang kelima. Tumbang. Yang naik saya terlupa nama dia. Nama dia pelik sikit lah, tapi orang Arab. Tunisia menang. Alhamdulillah. Tapi kenapa Amerika Israel tidak tumpu kepada Tunisia, Algeria ataupun Maghribi? Tak. Kenapa Mesir? Kalau Mesir naik, kenapa mereka nak halang Mesir? Sebab Mesir tercatat namanya dalam Al-Quran, tercatat dalam hadis Nabi SAW, dan ada sebab kenapa Nabi sebut bahawa Mesir akan memimpin seluruh negara-negara dunia kalau Mesir naik. Sedangkan Tuan Mursi ni pembelahan sikit-sikit. Dia tidak tunjukkan lagi bahawa dia kata kami akan laksanakan syariat. Itu strategi. Dan dia telah mengamalkan sistem demokrasi yang adil yang dikenali oleh dunia dan Amerika Syarikat. Tapi itu pun mereka halang, mereka bantai dan sebagainya. Tapi yang menjadi tulang belakang sedikit kepada dunia Islam ialah Jerman, tuan-tuan. Jerman ni saya baca dalam banyak hal, dalam kajian saya, Jerman dia banyak membantu umat Islam. Kalau ada negara-negara Eropah yang cuma nak bantai umat Islam, Jerman akan mendepani negara-negara Eropah yang lain, mengatakan saya tidak bersetuju, kami sebagai sebuah negara dalam kesatuan Eropah, kami perlu menjadi orang tengah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tertimpa ke atas umat Islam. Sebab tu dia Angela Merkel, dia punya pemimpin negara itu seorang wanita. Beliau memilih melantik menteri wanitanya adalah seorang muslimah daripada bangsa Turki. Sebab orang Turki ramai di Jerman. Jadi dalam banyak hal, tuan-tuan, Jerman sampai dikata kita perlu membebaskan Mursi daripada cengkaman puak-puak yang berhaluan kiri. Barulah Amerika nak sebut, kita kena. Dia bukan Amerika takut pasal apa, sebab semakin hari mereka tekan, dah sampai berapa 6-7 juta dah sekarang, daripada 3 juta jadi 6 juta sekarang bersama dengan Dr. Mursi. Jadi apa pun tuan-tuan dan puan, kalau kita sebenarnya beribadat, kita beramal, tapi kalau kita tidak peduli urusan orang-orang yang lain di kalangan orang Islam, kita bukan sebahagian daripada mereka. Nabi sebut, "Malam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum." Kalau kita tidak ambil peduli, tak ambil tahu urusan saudara kita yang sedang ditimpa dan macam-macam, bukan sahaja di Mesir, di Gaza dan macam-macam lah, di Chechen, di Bosnia, masih lagi berdarah, masih lagi peristiwa berdarah berterusan, berlanjutan. Kita kena banyak baca, tuan-tuan, baru kita tahu di mana kita. Pada waktu itu kalau kita sudah jadi macam Bosnia, kalau kita sudah jadi macam Kashmir, kita jadi macam Chechen, baru kita rasa perlunya bertazkirah. Kita nak bertazkirah belum bila kita dah ditimpa dengan pelbagai ujian. Tidak. Sekarang ni walaupun ujian kita tidak lebih besar dibandingkan dengan umat Islam tempat lain, tapi sekurang-kurangnya kita dah buat persiapan untuk memahami dan memantapkan diri kita, mematangkan diri kita dengan kefahaman agama. Jadi itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita mengharapkan moga apa yang saya sampaikan walaupun tidak seberapa pada malam ini, kerana saya takutlah bila saya buka surau.com tengok yang tahun lepas punya, dia kata tazkirah yang terpanjang di abad ini. Saya geram betul. Dia boleh kata gitu 1.5 jam.
1 jam 30 minit. Dia kata inilah tazkirah yang terpanjang pada abad ini. Memang betul celupa juga mulut orang sini. Jadi sebab tu saya nak tak nak lama-lama, jadi kurang setengah jam okeylah kot. Ya. Walaupun tak banyak, saya merasakan ada sesuatu yang tuan-tuan boleh buat balik jadikan aset minda kepada minda kita, supaya buka tuan-tuan. Buka minda kita, kita jangan duduk di bawah tempurung, kita buka baca tentang dunia luar. Hari ini dunia tanpa sempadan, macam-macam kita boleh dapatkan maklumat-maklumat, kita akses dengan internet dan sebagainya. Mudah-mudahan kita akan dapat sesuatu supaya kita buat bandingan. Siapa kita dengan orang Mesir? Siapa kita dengan orang Bosnia? Siapa kita dengan orang di Syria? Siapa kita dengan orang di Gaza dan sebagainya? Jadi barulah insya-Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kita kekuatannya. Jadi kekuatan ini bila kita pegang Islam, kita akan jadi kuat. Benarlah kata Sayyidina Umar, kunna adzalu qaumin a'azzanallahu bil Islam, famahma nabtaghil izza bighairi ma a'azzanallah a'azzanallah. Dulu ni kata Umar, kita adalah kaum yang hina sangat. Hina pasal atas Islam Umar ni. Dan bila mana kami mencari kemuliaan, keagungan, kekuatan itu dengan Islam, Allah beri Islam kepada kita. Dan bila mana kita mencari kekuatan selain daripada Islam, Allah akan timpakan penghinaan ke atas diri kita. Satu. Yang kedua, Umar kata, innama tanqudu ural Islam urwatan idza nasha'a fil Islam man lam ya'rifil jahiliyah. Sesungguhnya kekuatan Islam yang ada pada diri kita, tuan-tuan, kemuliaan kita jadi mulia pasal Islam, kemuliaan Islam yang ada pada diri kita, dia akan keluar satu demi satu, tuan-tuan. Kata Umar, akan keluar sekiranya ada di kalangan kita yang masih lagi mengamalkan amalan-amalan jahiliah. Selagi mana kita beramal dengan amalan jahiliah, kita lakukan amalan jahiliah, Islam akan keluar sikit, tuan-tuan. Tak ada apa yang kata Nabi yang tinggal, hanya nama saja Islam, tapi dalam tak Islam. Dalam ni bukan Islam, nama saja Islam, dalam IC Islam, tapi kosong dengan Islam. Itu yang disebut oleh Umar yang belajar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita peganglah Islam dengan sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita tidak tergelincir, kerana pada hari ini, pada zaman fitnah ini, orang mudah sangat lupa kepada Islam, lupa kepada agama, lupa pada harga diri dia kepada orang Islam, sehingga dia sanggup meninggalkan Islam, menggadaikan prinsip-prinsip agama kerana habuan-habuan dunia, tuan-tuan. Kita takut, tuan-tuan. Jadi oleh sebab itu, janganlah kita buat jahat semasa kita hidup. Jangan kita jadi golongan perosak, jangan kita jadi golongan peruntuk agama. Kalau itu yang kita buat, apa yang kita buat ni sampai kepada alam kubur, mak bapak kita terseksa dengan perbuatan kita. Biarlah kita buat yang baik, kebaikan ni sampai pahala kepada mak bapak kita. Kalau itu kita boleh buat, bila kita mati, tuan-tuan, kita mati nanti, insya-Allah anak kita akan buat untuk kebaikan kepada kita, walaupun kita tidak pernah suruh mereka buat. Ambillah pengajaran daripada apa yang pernah disebut oleh Allah dalam ayat 133 surah Al-Baqarah. Cerita tentang Nabi Yaqub. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilahi abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Apa kata Nabi Yaqub? Bila Yaqub datang ajal, nak hampir datang ajal tu, Nabi Yaqub kumpulkan anak-anak dia. Nabi Yaqub tak tanya yang lain. Wahai anak-anakku, Tuhan siapakah yang kamu akan sembah lepas aku mati? Anak-anak spontan jawab, kami akan sembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, Ishak. Tuhan yang satu, kami akan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pastikan, tuan-tuan, bila kita bertazkirah, mantap dengan keimanan yang kental ini, mudah-mudahan kita pastikan bahawa anak kita akan mati dalam agama Islam, seperti mana yang kita pilih Islam sebagai cara hidup kita, insya-Allah. Jadi itulah daripada saya, walaupun tidak banyak, mudah-mudahan ada sesuatu yang tuan-tuan boleh bawa balik. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Kita tutup dengan suratul asri dan tasbih kafarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.